Baiklah, isu yang diketengahkan oleh kumpulan kami adalah seorang pelajar UMS, Viviana Musibin, yang memajak pokok semata-mata ingin menjawab peperiksaan secara dalam talian telah pun menjadi tular di media sosial beberapa tahun lepas. Viviana tinggal di kampung Sapatalang, Pitas, Sabah, mengalami masalah gangguan rangkaian internet di kampungnya. Video yang telah mendapat tontonan ramai dan telah menjadi tular di media sosial itu mendapat perhatian daripada pelbagai pihak, termasuklah kerajaan negeri Sabah sendiri. Selari dengan tularnya video tersebut, Senator Dewan Negara dari Sabah meminta supaya pihak bertanggungjawab mengambil serius dengan kekurangan tersebut yang ada di Sabah. Sambungan dengan itu, Pelan Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negaraan SFC di bawah kerajaan sebelum ini menyasarkan 20% capaian internet di setiap premis kawasan yang berunsur separuh bandar dan kawasan pedalaman dengan kelajuan 500 Mbps pada tahun 2022. Malah, sehingga kini masih banyak lagi kawasan yang punya capaian internet yang lemah, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Malah kawasan ini juga banyak kawasan-kawasan di negeri-negeri ini yang masih belum diteroka dan dimajukan selari dengan keperluan teknologi pada zaman kini yang semakin memerlukan teknologi untuk menguruskan keperluan mereka seharian. Ketiadaan atau kekurangan akses kepada sumber internet sebenarnya memberi impak kepada pelbagai golongan untuk berkomunikasi dan berhubung dengan mereka yang jauh dan juga bagi menguruskan keperluan atau menguruskan urusan mereka secara dalam talian seperti permohonan bantuan kerajaan dan sebagainya. Melalui isu Viviana Musibin yang telah tular di media sosial, ia menunjukkan bahawa corak kehidupan jenis komuniti luar bandar yang kekurangan dengan teknologi maklumat. Terdapat beberapa kesan yang menjurus kepada permasalahan ini, iaitu kesan yang menjurus kepada para pelajar dan juga komuniti setempat. Kesannya ialah, yang pertama, bagi para pelajar, ia menjurus kepada jaringan internet yang sangat rendah. Dan yang kedua, kepada golongan berusia, kecederaan maklumat. Berdasarkan daripada para pelajar, ia menunjukkan kepada aspek pembelajaran di mana Viviana merupakan pelajar universiti yang terkesan dengan PKP. Disebabkan PKP itu dirinya terpaksa mengambil satu cara tersendiri, iaitu memanjat pokok untuk mendapatkan capaian internet yang kuat. Di sini telah menunjukkan bahawa aspek pembelajaran yang menunjukkan kesan yang sangat mendalam. Dan yang kedua, corak interaksi antara Viviana dan juga tenaga pengajar. Misalnya, pensyarah, hal ini bukan sahaja berfokus kepada Viviana sahaja, malah terdapat pelajar lain di kawasan tersebut yang mempunyai masalah capaian internet. Hal ini menunjukkan bahawa dengan wujudnya permasalahan jaringan internet ini, ia bukan sahaja berfokus kepada aspek pembelajaran, tetapi kehidupan komuniti setempat yang menunjukkan golongan berusia juga tidak mempunyai satu pengetahuan yang luas mengenai informasi yang terkini. Menjurus kepada pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dilaksanakan semasa PKP menunjukkan bahawa pengetahuan am telah terjejas dan juga corak pemikiran tidak matang. Di sini kita dapat lihat bahawa bagi warga yang telah berusia, program yang melibatkan vaksinasi atau informasi keadaan COVID-19 tidak mempunyai satu ketetapan. Maknanya, diorang tak ada satu sumber yang sahih tentang sesuatu isu. Bahagian yang seterusnya adalah organisasi. Melalui isu yang dihadapi oleh Viviana, pekerja komuniti dapat melihat bahawa masalah rangkaian dan capaian internet di kawasan kampungnya merupakan permasalahan utama yang berlaku. Perkara ini mendatangkan satu masalah kepada mereka kerana mereka sukar untuk berkomunikasi dengan orang luar dan pelajar yang menjalani pembelajaran secara atas talian pula tidak dapat belajar dengan baik. Kita dapat melihat Viviana terpaksa membuat pondok di atas pokok sehingga dia pernah diserah terbuat ketika menjalani kelas atas talian. Jadi, pekerja komuniti telah meletakkan matlamat untuk memperbaiki infrastruktur yang berkaitan dengan capaian dan rangkaian internet yang agak sukar diakses di perkampungan tersebut. Strategi akan disusun dan dirangka dalam memastikan matlamat utama ini dapat dicapai dan akan membantu Viviana dan dalam pelajarannya dan membantu penduduk kampung mendapat infrastruktur internet yang lebih baik. Melalui proses pengenalpastian organisasi yang bertanggungjawab berkaitan infrastruktur internet, pekerja komuniti melihat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia adalah organisasi yang sesuai. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) antara badan kerajaan yang telus dan membangunkan infrastruktur dan menerima aduan berkaitan permasalahan ini. Melalui portal SKMM juga telah mengetengahkan forum yang membantu untuk menerima aduan berkaitan masalah telekomunikasi dan juga internet. Forum ini dikenali sebagai Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CFM) dan juga Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia (CMCS). Penduduk kampung akan dihubungkan dengan perkhidmatan ini dalam usaha untuk menambah baik infrastruktur berkaitan internet dan komunikasi di perkampungan tersebut. Dengan bantuan daripada pekerja komuniti, penduduk kampung yang kurang pengetahuan tentang cara membuat aduan kepada badan kerajaan ini akan dibantu untuk membuat aduan. Penduduk akan melakukan permohonan untuk membina menara telekomunikasi yang baru dengan pemancar rangkaian 4G adalah yang merupakan antara opsi terbaik untuk menaik taraf rangkaian internet di kawasan perkampungan tersebut.
Peruntukan daripada tabung perkhidmatan sejagat USP akan digunakan untuk menaik taraf fasiliti dan infrastruktur di kawasan yang terjejas. Ini adalah satu inisiatif daripada pihak kerajaan yang digelar Pelan Digital Jalinan Digital Negara Jendela yang berfokuskan untuk mewujudkan satu negara dengan infrastruktur jalur lebar berkelajuan tinggi. Inisiatif ini melibatkan zon utara, selatan, tengah, pantai timur dan Sabah Sarawak. Perkara ini akan membantu dalam permasalahan rangkaian internet di kawasan perkampungan yang didiami Vivian Noah. RM7.7 bilion telah disalurkan untuk negeri Sabah dan Sarawak dalam menjayakan inisiatif jendela ini. Pekerja komuniti akan membantu dalam aspek penyediaan kertas kerja, penghantaran kertas kerja dan menyalurkan aduan itu kepada pihak SKMM. Setelah pembinaan menara telekomunikasi baru itu selesai, perkara ini akan memberi manfaat kepada semua penduduk di perkampungan tersebut lantas mencapai matlamat utama yang dirangka oleh pekerja komuniti. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada undang-undang, polisi ataupun mekanisme hasil daripada isu ataupun permasalahan yang dikaji. Daripada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia telah mengadakan satu program iaitu program pemberian perkhidmatan sejagat, yang mana program ini memberi khidmat bantuan daripada segi telefon dan khidmat capaian rangkaian internet sama ada secara kolektif ataupun secara individu. Jelas kita tahu bahawa keadaan di Sabah iaitu tempat Viviana dan penduduk setempat yang lain mempunyai rangkaian internet yang sangat teruk dan kekurangan kemudahan untuk berkomunikasi antara satu sama yang lain. Jadi mekanisme yang dilakukan oleh Suruhanjaya Multimedia Malaysia ini dapat membantu memudahkan urusan masyarakat setempat. Polisi seterusnya ialah daripada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia juga, yang mana mereka telah mengadakan satu perkhidmatan iaitu pusat internet di desa dan juga pusat internet di daerah tersebut. Jadi banyak daerah dan merangkumi seluruh negara di Malaysia ini yang wujudnya program pusat internet. Namun disebabkan PKP yang telah berlaku di Sabah, pusat internet tidak dapat digunakan oleh penduduk Sabah. Jadi oleh itu sepatutnya polisi awam ini lebih diketatkan dan diberikan lebih perhatian tentang bagaimana cara yang boleh dilakukan oleh penduduk Sabah sekiranya mereka tidak dapat menghadirkan diri ke pusat internet. Matlamat Pembangunan Mampan Lestari SDG telah diperkenalkan oleh PBB Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sewaktu Perhimpunan Agung PBB pada September 2015 di New York, Amerika Syarikat. SDG dirangka untuk menangani cabaran-cabaran global, antaranya adalah kemiskinan, bandar dan masyarakat mampan, pendidikan berkualiti dan banyak lagi. SDG memperuntukkan 17 matlamat yang saling terkait dan akan sangat membantu meningkatkan kualiti kehidupan setiap orang apabila dicapai menerusi kerjasama semua pihak yang bertanggungjawab. Berikutan isu yang dikaji iaitu masalah kekurangan capaian internet di Sabah iaitu komuniti luar bandar. Matlamat SDG yang akan digunakan adalah matlamat 4 iaitu pendidikan berkualiti, yang menghuraikan bahawa matlamat ini diwujudkan untuk menjamin pendidikan menyeluruh dan equity serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada semuanya. Ironinya, matlamat 4 SDG iaitu pendidikan berkualiti masih belum merangkumi semua penduduk di Malaysia, lebih-lebih lagi penduduk di Sabah dan Sarawak yang kebanyakannya masih belum menikmati rangkaian internet yang stabil seperti mana negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia. Kekangan capaian internet ini dikatakan berikutan beberapa faktor, antaranya disebabkan bentuk muka bumi yang berbukit bukau dan kawasan pedalaman yang tidak dimajukan. Turut menjadi faktor kepada kekangan capaian internet di Sabah melibatkan komuniti luar bandar adalah penduduk kurang berkemampuan untuk membeli perkakas pembelajaran untuk anak-anak. Perkara ini menjelaskan bahawa komuniti luar bandar di Sabah iaitu Viviana sebagai pelajar secara khusus dan penduduk setempat secara amnya sememangnya agak ketinggalan dari segi taraf pendapatan per kapita seisi rumah dan kadar ketercapaian internet berbanding penduduk di negeri lain yang lebih mudah mendapatkan capaian internet. Seterusnya, pekerja komuniti berperanan sebagai pemudah cara dengan menggunakan pendekatan pembangunan komuniti. Pemudah cara bertanggungjawab untuk memudahkan dan mempercepatkan usaha serta proses pencapaian perubahan dengan memberikan sokongan kepada komuniti setempat. Pekerja komuniti juga turut memudahkan sesi komunikasi dan membuat keputusan bersama melalui pelan rancangan tindakan. Manakala pendekatan pembangunan komuniti pula merupakan pelibatan yang aktif daripada masyarakat setempat untuk menjalankan program-program yang dapat meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Contohnya, pemudah cara di antara badan kerajaan atau bukan badan kerajaan yang bertanggungjawab berkaitan dengan pembangunan infrastruktur seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Pekerja komuniti juga akan berhubung dengan pihak tersebut untuk membangunkan infrastruktur di kawasan perkampungan tersebut melalui perancangan yang telah dilakukan oleh penduduk berkaitan dengan permohonan untuk membina menara telekomunikasi. Pekerja komuniti akan menjadi pemudah cara dengan menjadi saluran komunikasi dan informasi utama kepada penduduk antara pihak-pihak berkepentingan seperti pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan, pihak pemaju atau pemilik projek, iaitu dengan memaklumkan dan membuat perancangan
pemasangan kelengkapan komunikasi secara terbuka. Oleh itu, perancangan dan pemudacara perlu memainkan peranan masing-masing bagi menyelesaikan masalah ini dengan sumber luaran dan dalaman yang diperolehi. Pekerja komuniti dapat bertindak dalam melaksanakan perancangan tindakan dengan baik. Secara tidak langsung, ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelajar tersebut dalam capaian internet dan juga sistem komunikasi di kawasan tersebut. Komuniti juga akan mempunyai satu kemudahan dan perkembangan teknologi serta pembangunan infrastruktur mengikut peredaran semasa seperti kehidupan di bandar. Dalam menangani isu kekangan capaian internet yang dihadapi, pekerja komuniti berperanan sebagai perancang, iaitu dengan melakukan tugas-tugas perancangan, pembangunan serta penambahbaikan perkhidmatan dengan menggunakan pendekatan perancangan sosial. Sebagai perancang, pekerja komuniti juga melakukan pelan perancangan dan juga pelan tindakan dengan sistematik dan teratur serta menetapkan beberapa matlamat dan strategi yang ingin dicapai. Dalam kes ini, pekerja komuniti mencadangkan agar pihak Jabatan Kerja Raya untuk melakukan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut, iaitu dengan memperbanyakkan menara telekomunikasi bagi memudahkan urusan penduduk di kawasan tersebut. Perancang juga perlu mengenal pasti sumber keuangan yang boleh diguna pakai untuk menjalankan pelan tindakan yang akan dilakukan, dan juga dengan menggunakan dana daripada tabung perkhidmatan sejagat yang diperuntukkan untuk menaik taraf fasiliti dan juga perkhidmatan di kawasan yang terjejas. Dengan menggunakan dana dan peruntukan daripada tabung perkhidmatan sejagat ini, ianya mampu untuk membantu kampung tersebut dalam melakukan pembinaan infrastruktur untuk menaik taraf fasiliti, dan juga ianya jelas dapat memberi manfaat dan juga menyediakan keperluan yang baik untuk penduduk kampung sejajar dengan keperluan yang diperlukan, dan juga memudahkan sesi pembelajaran di atas talian dengan menggunakan perkhidmatan internet yang tidak terbatas. Bagi pekerja komuniti yang mengendalikan isu Viviona Musibin ini, terdapat beberapa elemen dilema yang mempengaruhi pemberian perkhidmatan. Terdapat dua faktor, iaitu faktor yang pertama ialah aspek budaya setempat. Aspek budaya setempat ini telah mempengaruhi pekerja komuniti dalam menyampaikan perkhidmatannya, di mana komuniti setempat enggan untuk memberikan kerjasama yang terbaik kerana mereka mempunyai corak kehidupan yang tersendiri. Aspek budaya ini menjelaskan kepada peranan komuniti tidak memberikan kerjasama yang terbaik disebabkan mereka mempunyai cara kehidupan mereka sendiri yang enggan untuk melakukan perubahan dalam kehidupan mereka yang menjurus kepada peredaran semasa. Dengan wujudnya peranan pekerja komuniti ini, ia telah melibatkan badan kerajaan, iaitu seperti contohnya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, di mana pekerja komuniti ingin meningkatkan sistem komunikasi di kawasan ini, di mana corak interaksi antara mereka lebih mudah melalui panggilan telefon. Dan yang kedua ialah komuniti setempat mempunyai kepelbagaian etnik, di mana di sini kita boleh lihat daripada capaian internet. Bagi golongan komuniti ini, mereka merasakan wujudnya capaian internet ini adalah satu pergaulan yang bebas, di mana anak-anak mereka akan terdedah kepada bahan-bahan yang tidak berfaedah, seperti contohnya mungkin akan terlibat dengan video pornografi atau sebagainya lah. Jadi dekat sini kita dapat lihat bahawa apa yang mereka suarakan merupakan hak asasi diorang untuk menunjukkan yang diorang ni ada pendapat tersendiri dan mempunyai persamaan atau perbezaan daripada percanggahan yang telah terjadi. Ini menunjukkan bahawa peranan pekerja komuniti seharusnya mendekati golongan ini dengan cara menggunakan pendekatan dalam mendalami dan memahami bagaimana sebenarnya kehidupan komuniti ini. Melalui pendekatan yang dilakukan oleh pekerja komuniti ini akan membuatkan satu hubungan yang baik antara mereka. Di sini dapat melihat bahawa apabila satu hubungan yang dapat dibentuk secara baik, elemen dilema ini tidak akan menjadi punca terjejasnya pemberian perkhidmatan. Baiklah, seterusnya adalah kita beralih kepada nilai dan etika. Sebagai pekerja komuniti yang dalam mengendalikan dilema tentang isu dan permasalahan yang dikaji, seorang pekerja komuniti seharusnya mempunyai nilai dan etika yang boleh diaplikasikan sepanjang mengendalikan permasalahan dan kajian. Antara nilai pertama yang boleh diaplikasikan ialah nilai keadilan sosial. Hal ini adalah nilai yang sangat besar yang mana jelas menunjukkan seorang pekerja komuniti tidak boleh bersikap bias dan melayan semua sama rata, memberikan maklumat yang sama rata dan memberikan perkhidmatan yang sama rata, tidak kira etnik,
bangsa, kasta dan sebagainya. Jelas seperti kes ataupun isu yang dikaji iaitu tentang Viviana, yang mana kita semua tahu bahawa kes tersebut telah tular di media sosial dan telah mendapat perhatian daripada seluruh negara. Jadi sebagai pekerja komuniti, seharusnya pekerja komuniti lebih peka tentang keadaan setempat, yang mana bukan sahaja melibatkan Viviana, malah penduduk setempat yang lain yang mempunyai masalah yang hampir sama, iaitu masalah rangkaian internet dan masalah untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Namun, terdapat juga nilai unik yang boleh diaplikasikan oleh seorang pekerja komuniti. Antara nilai unik yang boleh diaplikasikan di dalam kajian ini ialah nilai pemerkasaan komuniti. Nilai pemerkasaan komuniti ini adalah satu nilai yang mana nilai ini akan membantu masyarakat setempat dan penduduk sekitar untuk lebih positif dan dapat membina semangat diri untuk menjadi ke arah yang lebih baik, iaitu sebagai pekerja komuniti. Dalam kes yang dikaji tentang isu Viviana, yang mana kita semua tahu Viviana mempunyai satu sifat nilai diri semangat yang tinggi. Oleh itu, sebagai pekerja komuniti juga harus menyedarkan kepada penduduk setempat yang lain agar mempunyai sikap yang sama dalam melakukan perubahan tentang isu dan permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini akan dapat diberikan peningkatan dari segi infrastruktur dan sebagainya jika penduduk setempat bersama-sama bergambling tenaga dalam menjalankan pembaharuan dan menjadi seorang yang lebih positif.